Hello dan selamat tahun baru 2021. Anda bersama saya Sharon Wee. Selamat datang ke sorotan musim pertama Torokatak. Pengalaman saya berjumpa dengan pakar teknologi dan individu berjaya di Malaysia dan juga penggunaan teknologi memang berleluasa di Malaysia dan ini sangat baik kerana itu adalah cara hidup terkini di Malaysia maupun di dunia. Dan kita mulakan dengan kisah menarik teknologi otomotif juga pandangan Ketua Pegawai Eksekutif MARI, Datuk Madani Sari, bahawa teknologi akan bantu industri di Malaysia lebih berdaya saing termasuklah industri muzik. Selain itu, apa kata bekas atlet bowling negara Shali Zulkifli tentang teknologi sukan, siapa itu robot Ferhat serta industri aeroangkasa. Semuanya dalam Torokatak. Kalau kita sendiri, kita pakai ialah kita guna big data, kita guna kita punya cloud system yang integrated. Kita kena adopt benda yang baru. Okay, contoh teknologi yang ada dari segi untuk social media marketing, untuk operation, untuk finance. Macam mana kita nak bagi lebih efisien? So kita tak boleh A to Z guna cara tradisional. Keupayaan kepada tim-tim untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pengubahsuaian kereta dan juga pelumba untuk mendapatkan untuk maksimiskan potensi kereta dan juga driver. Kita dapat membaca corak-corak pemanduan ataupun corak-corak pengendalian kereta melalui data yang kita mendapati melalui sistem-sistem yang berada dalam kereta lah. So the simulator world has been getting stronger and stronger all the time. It's all about speed. Speed of the computers to make the graphics better, the RAM, also the actuators in this particular sim, making the actuators respond faster to the bumps that you feel on the road. We have a direct drive wheel here. Direct drive really gives you a good sensation when the car is oversteering and understeering. You can feel all the bumps and you can feel the engine vibration. Tigris ni adalah kereta solar UATM yang ketiga. Jadi kereta solar UATM ni actually kami gunakan untuk pertandingan Bridgestone World Solar Challenge pada tahun lepas iaitu pada bulan 10 2019. Di sinilah pada kita akan bekerja, ada yang design dan ada yang analisis, dan bila kita tengok kita akan bincang bersamalah kan, sama ada benda tu bagus ke tidak kan. Lepas tu baru kita akan proceed di makmal ujian pelanggaran kenderaan milik Myros. Ini ialah untuk ujian pelanggaran hadapan 40%. Kenderaan itu akan bergerak daripada sana dengan jarak 125 meter pada kelajuan 64 km sejam. Gunakan untuk ujian pelanggaran sisi. Kenderaan akan berada dalam keadaan statik dan troli ini akan bergerak pada kelajuan tertentu untuk menghentam sisi kenderaan itu. So, video-video kamera ini juga yang membantu di dalam kajian setiap ujian pelanggaran. Teknologi untuk memastikan orang kata entertainment industry ini dapat kita teruskan, bukan hanya teruskan, dapat kita memperkasakan lagi kejayaan entertainment industry di Malaysia. Dunia luar boleh melihat talent dalam negara. Dapat sebarkan, disseminate the promotion ke seluruh dunia dengan hanya menggunakan teknologi, tapi pada masa yang sama kita dapat pastikan we can content, make sure that who deserves the merit, who deserve the commission, the fees apa semua tu, dan tak ada berlakunya cetak rompak pada persembahan muzik industri artis kita. Ini kita consider sebagai satu yang bidang yang sangat intensif dalam kreativiti. Semua ni kita belajar juga teknologi, macam mana penghasilan grafik dalam komputer, penghasilan animasi, macam mana kita hasilkan 3D graphics kan. Sebagai bekas atlet skuash negara, saya memang menyokong penggunaan teknologi sukan dalam perubatan sukan, sains sukan dan juga program kejurulatihan. Makmal biomekanik ini secara khususnya kita gunakan untuk atlet-atlet kita. Satu adalah untuk melaksanakan kajian yang baru, yang novel, ataupun untuk melakukan clinical testing di atas atlet. Okay, ini pula ialah makmal Environmental and Attitude Chamber, di mana makmal ini menyediakan 3 elemen iaitu ketinggian,
suhu dan humidity. Adanya teknologi ni, atlet tidak perlu lagi pergi ke gunung ataupun tempat tinggi, so mereka boleh berlatih di sini dengan suhu dan altitude yang dikendaki. Perlu pelajari dan master untuk jadi seorang pemain tamping bowling yang berjaya lah. So memang teknologi itu yang penting. So kita memang kena sentiasa updatekan diri kita dengan teknologi yang terkini, sama ada kita nak atau tak, kerana itu salah satu arah tuju yang akan digunakan di masa hadapan. Macam kita trade smartphone sekarang kan. Jadi sebenarnya robot memberi nilai tambah kepada manusia lah, dan kita boleh menyelesaikan masalah-masalah manusia dari segi sosial, dari segi pekerjaan, ya, dari segi upgrading skill, dan juga untuk merapatkan hubungan antara manusia. Jadi kita kalau boleh kita tak nak robot ni menjarakkan hubungan manusia. Seperti social robot Farhad ni, dia actually membantu kita supaya memahami karakter manusia itu sendiri dan improve kita punya communication skill. Satu tahap yang sangat-sangat tinggi. Mungkin ramai yang tidak sedar, pada tahun lepas kita dah dapat 16.2 bilion ringgit Malaysia dari segi revenue, dan sebanyak 27,500 pekerja mahir dalam semua bidang. Malaysia is sort of a hidden gem in the global scenario, whereby we actually do produce a lot of parts for the various OEMs around the world. So if you're flying on a plane, chances are you are looking at or even sitting on a Malaysian-made product. Memang baguslah. Itu adalah sorotan untuk 5 industri yang pertama. Apa yang pasti, IR 4.0 akan mengubah cara kehidupan, kerjaan, komunikasi dan produktiviti, antaranya melalui robot dan otomasi. Cara pembelajaran jadi lebih kreatif, juga invensi produk oleh anak-anak muda Malaysia. Industri pertanian semakin moden, penjagaan alam sekitar kreatif, juga aplikasi teknologi membolehkan perusahaan kecil dan sederhana PKS berkembang di peringkat antarabangsa. Virtual reality makerspace ni, pengarah boleh create dia orang punya kandungan khusus dekat dalam virtual reality, dan student boleh daripada mana-mana saja, daripada Perak, Pahang, Selangor, semua boleh masuk dekat dalam virtual makerspace tu. Dia orang boleh berinteraksi, boleh buat eksplorasi, berbincang dan segala-galanya lah kat dalam tu. Kita dapat lebih kurang 160 team, iaitu bersamaan 500 peserta daripada 17 negara dari seluruh Asia. Dari start sampai habis, feeling dan experience peserta tu sama as if diorang datang dan debate depan face to face. So kita try banyak sistem. Akhir sekali kita buat keputusan untuk combine dan integrate 5 software. Ialah satu botol penyejuk yang menggunakan USB saja, ataupun boleh guna solar sahaja, ataupun dua-dua sekali boleh. Kelebihan produk ini dia menggunakan sangat energi yang sangat sikit. So kita boleh power guna power bank. So itulah, tak perlu dia tak perlu banyak sangat elektrik. So dia sangat menjimatkan elektrik, dan dia juga boleh bawa di mana-mana, boleh muat dalam. Di antaranya kita ada Cyber Living Lab Accelerator, yang mana dia adalah satu program yang akan membantu syarikat pemula. So di bawah talent adalah bagaimana kita akan memastikan talent yang keluar daripada universiti adalah sedia di employed by the companies, oleh syarikat-syarikat sekalian. Kita ada juga pilot, kita akan menolong syarikat-syarikat tersebut mencari, katakan, pemasaran, opportunity pemasaran. Sektor di mana kita ada buat untuk drone spraying, untuk spraying orang kata apa, penyemburan baja dan racun di ladang, and then dan ada juga servis drone lain macam pemetaan dan sebagainya. Saya harapkan lebih ramai orang yang orang kata apa, tampil untuk pelajari berkenaan dengan drone, bukan setakat sahaja orang kata apa, operate drone, mengendalikan drone, tapi orang kata apa, venture ataupun menceburi dalam bidang
data drone dan juga bahagian teknikal ni lah. Tanaman ini merupakan satu inovasi teknologi sistem pengeluaran tanaman sayuran yang kita kawal dengan menggunakan kawalan persekitaran secara artificial. Secara online juga, sistem IoT, tapi untuk melihat persekitaran seperti suhu, seperti kelembapan, kadar CO2 dan juga aliran udara dalam kilang tanaman. Formulasi khas oleh mereka cipta dia sendirilah. Selain daripada model elektrik ini juga, kita ada model yang dioperasikan hanya menggunakan tenaga solar. So mesin yang menggunakan tenaga solar ini amat berkesesuaian, tidak menjana efek ataupun kesan sekunder dan mengurangkan jurang dari segi kos. Mungkin satu hari, insya-Allah satu hari dia akan selamatkan satu nyawa, di mana mereka perlukan bahan api untuk masak atau makan. Pada masa sama, coffee to fuels ni dia zero toxic, pasal all natural, semua bahan dari buangan yang asli. So kamu boleh buat untuk masak di dalam rumah. Untuk adun kita guna mesin, untuk canai kita guna mesin, dan untuk stamping pun kita guna mesin. Pressing dengan canai kita buat semi. Jadi kita tengah mencari mesin, dah ada mesin dah. Yang mana 3 proses tu combine, jadi automation, lebih banyak pengeluaran. Kami berharap anda terhibur dengan perkongsian dan informasi teknologi Teroka Tech oleh Mari. Apa yang pasti, memang ramai bakat dan pakar yang berkebolehan di Malaysia. Terima kasih kerana menyokong musim pertama Teroka Tech dan juga Teroka Tech Team kerana bersama kami menjayakan Teroka Tech musim pertama ini. Kami janji musim kedua yang lebih wow bermula pada bulan Februari nanti. Saya Sharon Wee, kita jumpa lagi.